Okay, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita di channel Mr. Adam Official. So hari ni saya kembali ke satu kawasan yang pada dulunya Abang Faizal bawa saya untuk merasai pengalaman pertama eksplorasi di Atlantis. Di hari ni saya dah cukup badan dah ni yang kemah. Saya ingin merasai kembali kawasan ni. Dan pada pengetahuan anda, kami dah pun explore keseluruhan di kawasan hadapan. Jadi ini kawasan ni semua belum lagi. Jadi hari ni saya ambil peluang untuk kembali untuk merasai sendiri di bahagian hadapan laut ni. Okey. Apapun ni ekor lah. Di bahagian depan kepala sebelah kiri tu ada tentera sedang membuat latihan. Jadi saya takkan ganggu mereka. Saya ambil kawasan yang mereka tak ada kat sini lah. So kawasan ni saya tengok empty. Jadi saya cuba untuk merasai suasana malam untuk anda. Okay, jom kita rasai. So saya cari spot untuk letak kemah. Cuba lagi. Batu-batu ni pun agak unik tau, nampak. Dia macam batu laut tau. So hari ni saya tak rakam banyak sangat sebab saya akan fokus untuk pergi terus ke kemah saya yang saya tinggalkan semalam. So 20 hari bulan saya dah sampai sini. So sampai 21 hari bulan dan pukul 4 lebih macam tu ada gangguan dari arah sana lah. Bukan gangguan apa, cuma banyak budak-budak motor yang masuk. Dan saya ambil keputusan untuk
turun ke bawah. Saya tinggalkan kemah saya. Dalam kemah tu saya ada letak batu-batu lah supaya tak ada angin tolak. Itu hari ini saya datang balik dan saya akan pergi ke atas tempat kemah saya. Saya guna api, kita lepak. Dan mungkin dalam pukul 11 macam tu saya akan buat live di Instagram, InsyaAllah, untuk kongsi kawan dah hari Atlantis. So hari ini 21 hari bulan siang. So besok maknanya 21 hari bulan. So malam ni 22 hari bulan lah. Tengoklah apa yang saya dapat rakamkan. Saya datang balik sebab uji nyali saya punya footage sangkut-sangkut. Saya terpaksa return back hari ni. Atlantis memang aura dia lain macam lah. Dia tempat cantik, tempat santai, tapi aura dia kepada orang-orang yang lain-lain lah. Dia kadang-kadang dengan orang ni dia macam gini, kadang orang macam tu. Dia berbeza-beza lah. Saya tak boleh nak explore banyak sangat waktu siang ni, sebab saya ada nampak angkatan tentera kat sini. Dikatakan ada 5 orang bersenjata lah. Jadi saya tak nak ganggu mereka menjalankan duty kat sini. Memang nice. So kita fokus pada waktu malam je kat sini. Cantik ni naik drone. Ni dekat lengkungan dia dekat atas tu. Semalam saya dah jalan kat sini waktu malam. Memang syahdu, macam-macam gangguan dia. So hari ni saya datang balik, saya nak buat uji nyali kembali. Tengoklah kalau tak ada harangan macam semalam. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak hujan ni. Macam saya cakap lah, kadang-kadang ada orang datang tempat ni macam biasa. Lagi-lagi pada orang yang dah pun datang 2 ataupun 3 kali kat sini, dia dah rasa biasa tau. Tapi sebenarnya entiti-entiti ni bila dekat tempat abandon ni, kita tak boleh menafikannya lah. Memang akan ada. Cuma tengok pada keadaan dan juga situasi dia lah. Alright, memang syahdu tempat ni. Saya suka datang sini balik. Lepas tu saya repeat. Dan hari ni memang saya buat benda yang saya takkan buat. Repeat. Membuat satu tempat tu kurang daripada 24 jam. Tapi tak apalah, sebabkan saya nak footage yang betul orang cakap yang perfect untuk dikongsikan kepada anda. Itulah saya bawakan anda sekali. Dia mau tu apa, dia orang cakap perasaan ketika kita berada kat sini lah. Perkongsian suasana dan membawa audience bersama-sama merasai suasana di Atlantis ini. Saya sebenarnya rasa tak sedap lah. Tak sedap hati sebenarnya. Tak tahu kenapa. Bukan pasal entiti ke apa, tapi rasa macam something akan berlaku. Tapi insyaAllah bila niat kita baik, mungkin takkan ada apalah yang berlaku, insyaAllah. Saya percaya dari itu. Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku pun, mungkin semuanya atas kehendak Allah SWT. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah membawa anda semua untuk merasai sama-sama dengan saya kawasan di sini. Saya nak hidupkan gimbal tadi tak boleh. So sekarang saya freehand je.
tahu masak lagi mbak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini macam agak scary sikit. Okay, dia walaupun ni kawasan dia macam gelap. Ni macam scary sikit ni. Saya pergi ke arah yang Abang Faizal terakam di kamera. Ada 2. So saya pergi arah sana untuk saya merasai. Dan memang betul masih lagi suasana yang sama, aura yang sama, okay, perasaan yang sama berlaku. Dan ada terdengar beberapa footage ataupun apa tu nak cakap, apa tu, ada terakam footage sedikit lah, seperti bunyi saya tak pasti sama ada dia clear ataupun tidak. Tapi kita akan check lah nanti apabila video ni dah keluar. So ni adalah kawasan lain ni saya tak datang pada waktu saya explore bersama Abang Faizal. Jadi hari pertama saya pergi, saya hanya merakam malam. Siang saya hanya rakam untuk permulaan ketika tu sebab saya bawa barang semua kan, banyak barang. Itulah. So ni bangunan yang saya akan kena lalu bawah ni. Aduh, apa benda ni yang gigit ni. So kita akan lalu bawah. Okay, ni adalah jalan yang selalu saya jalan untuk kita pergi ke sana. So kita akan pergi terus ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya suka curve dia. Memang unik lah curve dia. Berjalan waktu siang macam ni pun dah lain macam. Apa yang saya perasan pada waktu first saya kembali ke sini, waktu malam tu dari kemah saya turun bawah. Okay, saya turun bawah. Jadi saya turun bawah. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Inilah yang berlaku. Dia akan bawa saya kembali ke tempat yang saya mula-mula pergi. Jadi saya akan solat kejap, InsyaAllah kita berjumpa di waktu malam. Dan pukul 11 lebih saya akan buat live di Instagram pada malam ni di kemah, untuk menceritakan apa yang berlaku di kemah saya pada waktu kali pertama saya datang. Okey. Assalamualaikum semua. Jadi di kawasan ni nampak ni agak berkabus. Jadi agak bahagia kalau dekat hutan ni kita nampak satu kawasan yang berkabus.
pada waktu siang macam ni. Ni bukannya sinar tapi ni berkabus. Kalau nampak ni semua kabus. Kata orang-orang tu lah, wallahu alam. Tu adalah gerbang. Jadi ni bahagian bawah. Tadi saya daripada arah atas, saya ingat saya nak solat dekat tempat bersih sikit. So tak apa, saya akan keluar untuk saya solat dulu kat sana. Dan barang-barang saya dah letak dekat kemah atas. Yang bunyi macam nak hujan tapi ada bayangkan panas. Tapi bunyi guruh. Okay, itulah. So ni je sedikit suasana siang kali kedua saya datang. Hari pertama saya just buat opening saja. Lepas tu saya terus fokus dekat saya punya kemah, set up semua. Lepas tu saya dah pukul 2 lebih macam tu saya dah start untuk bergerak secara rakaman malam. Dah lepas uji nyali tu semua. Saya tak sempat nak buat drone pada hari pertama sebab saya jumpa satu orang kampung dan beliau berkongsikan satu benda yang sangat-sangat berharga untuk diri saya tentang kawasan Atlantis ini. Okay, jadi beliau berkongsi kepada saya sedikit lah. Nanti saya akan masukkan di dalam suara beliau sebab beliau kata jangan tunjuk muka beliau lah. Itu je. Okay, pakcik cakap dekat kawasan helipad tu yang kereta saya parking, itu adalah kawasan yang mereka letakkan mayat-mayat tu semua. Tapi apa yang peliknya berlaku adalah perkongsian ini. Anda kena dengar sampai habis. Right, jom kita layan. Hilang jentera-jentera dengan orang-orang yang dekat situ semua hilang. Tak nampak mana pergi. Semuanya tak ada. So lepas tu kita pun ingat mungkin dia orang pergi tempat lain ke apa ke kan. Ada satu masa kita ada nampak satu bot, kapalnya ke karam 150 orang saja dalam kapal tu lah. Tapi dalam laut tu kita tengok mayat banyak sangat. Betul, kita orang tolong lah, tarik kasi naikkan mayat-mayat tu semua. Yang kita orang panggil pihak berkuasa paling tinggi datanglah 50 orang yang tarik mayat itu. Kita tengok ramai yang tolong, tak datang daripada mana kita pun tak tahu. Masa kita tarik ada seorang sama-sama dengan saya angkat mayat itu, taruh. Tengok orang tu muka pucat habis. Tengok pun macam kita nak cakap pun tak tahulah macam ni. Lepas tu yang dah taruh semua mayat, kurang-kurang dekat 500 mayat. Lepas tu dah semua susut, tiba-tiba yang tolong ramai-ramai itu hilang ke mana tak tahu. Kadang-kadang kita pun ada nampak budak-budak masuk dekat sini kan. Kita orang memang nasihat lah. Ada yang orang-orang Indonesia datang sini, bersembunyi dekat sini, tiba-tiba hilang, tak ada keluar, tak ada pergi mana. Dan lagi satu yang pasal jentera tu, jentera besar tu tiba-tiba hilang. Tu yang betul-betul kita orang tak tahulah nak cakap. Kita pun macam mimpi ke apa ke kan. Itu yang kita orang memang datang sini tu macam risau lah. Pasal apa, benda-benda right ke apa ke kita pun tak tahu kan. Ada yang orang-orang datang daripada Indonesia, kerana semuanya dekat sini pun hilang kan. Itulah itu yang pakcik yang tahulah. Itu yang pakcik berkongsi dengan adik lah. Jadi keadaan situasi masa tu memang confuse dengan saya dan juga Adam. Sebab selepas balik daripada Atlantis ni, seminggu selepas tu baru Adam menceritakan apa yang berlaku. Tetapi tak sedetail video ni. Jadi bila saya tengok video ni, baru saya ada sikit terkejut lah dengan apa yang dirakamkan. Yang mana susah nak diterima akal dan juga ada kebenarannya dan ada tidak. Tapi wallahualam. Sebab apa yang confuse-nya adalah, kalau kita lihat dekat video Adam,
Yang masa FRP dah tidak kelihatan lagi, menghilang, di hadapan sana menghilang semasa Adam alihkan kamera dia. Persoalannya di mana saya yang sebenarnya, di hadapan ataupun di belakang. Sebab masa Adam masuk dalam bilik Betul. dia toleh ke belakang, saya baru sampai daripada belakang. Jadi pada permulaannya di hadapan sana siapa? Jadi pada saat saya pula, bila saya tengok video ni, saya adalah yang berada di hadapan sana. Sebab masa tu, masa saya sampai di hadapan, saya memang meluru jalan ke depan, tak tahu kenapa. Dan bila saya menghilang ke kanan, yang tak nampak lagi dalam kamera, sebenarnya saya menghilang ke kanan bersama Adam dan Topan. Mereka ikut sekali saya dekat sana. Jadi bila video Adam ni pula, Adam masuk bilik dan Topan, saya baru muncul di belakang. Itu salah satu benda confuse. Bagi saya adalah di hadapan sana dengan Adam dan Topan. Ini satu persoalan yang bagi saya feedback lah, saya sangat pelik lah. Dan kita ikut Atlantis ni besar. Bila saya sampai di hadapan sana, saya naik atas dan berpatah balik ke belakang, turun ke bawah. Dan patah balik sangat tak masuk akal lah, sebab jarak dia sangat jauh. Dan tak sempat bila Adam masuk hanya sekejap, pusing balik saya ada pada di belakang. Itu sangat confuse kerana dua perkara yang situasi berbeza. Apa yang saya rasa, Adam dan Topan di belakang ikut saya menghilang ke kanan, dan kat video Adam ni pula, Adam dan Topan saya muncul di belakang. Satu situasi yang saya tak boleh nak ungkapkan, nak explain masa ni. Okay. Assalamualaikum semua. Hari ni saya kembali ke Atlantis, ke kawasan. Di kawasan inilah yang dikatakan Abang Faizal nampak saya dan juga Topan sebenarnya berada bersama beliau. Okey. Pada waktu tu saya dan juga Topan masuk ke dalam kawasan ini. Okey. Ini. Dan kami melihat di arah sini Abang Faizal lalu. Okay, Abang Faizal lalu. Dan apabila kami di Kuala Kerai, Abang Faizal menceritakan kisah yang sebenar-benarnya terjadi pada beliau. Okay. Dan beliau pun melihat footage tersebut. Ketika itu saya macam merasa ada satu pergerakan yang besar mengikuti di belakang saya. Allahualam. Jadi dikatakan, Abang Faizal kata sebenarnya apabila beliau hilang di arah sini okey, dari arah sini, ada dari ujung sini, sebenarnya saya dan juga Topan, saya bersama Topan sebenarnya ada di belakang beliau. Itu yang dikatakan Abang Faizal di footage Kuala Kerai ketika itu. Okey. Dan beliau mengatakan saya dan juga Topan sebenarnya ada bersama beliau di hadapan. Dan apa sebenarnya yang berlaku di sini, wallahu a'lam bisawab, sehinggalah hari ini saya sendiri pun tidak dapat, betul orang cakap, memahami keadaan yang berlaku kat sini. Atlantis ni adalah salah satu kawasan yang Abang Faizal memberikan kepada saya untuk merasai suasana pertama kali explore
di kawasan yang sangat angker ini. Okay, pada orang lain saya tak tahulah, tapi pada saya ia sangat berlainan. Okay, kawasan ni boleh cak sikit. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan untuk merasai sendiri suasana bersorangan diri di sini. Memang boleh dikatakan agak menarik dan saya akan pergi ke arah hadapan. Okay, kita akan naik daripada sini. So ni semua memang saya tak naik ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlantis. Pada mulanya Abang Faizal memberitahu nak collab tak. Saya cakap boleh bang. Ok, standby. InsyaAllah lagi sehari dua kita akan keluar pergi satu tempat. Ok bang. Dan apabila saya bertemu beliau, dia mengatakan bahawa okay Dam, standby, kita akan pergi ke Atlantis, Lost Kingdom. So ni hotel yang betul nak cakap tak sempat untuk disiapkan kerana kegawatan kewangan negara ketika itu. Okay, jadi ni je lah yang kita boleh lihat. Sebenarnya ianya taklah banyak lagi sebenarnya. Mungkin tinggal lagi beberapa untuk menyiapkan part-part. Dan sebenarnya hotel ni dah pun boleh digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah kawasan bahagian Eco di tengah. Ini adalah area tengah. Oh, gimbal saya pergi ke sana. Sekejap dia stuck kat sini. Kenapa ni? Okay. Demi Allah saya cakap, pada diri saya personal lah, memang suasana yang berbeza ketika berada di Atlantis. Saya kembali ke sini kerana saya agak rindu kawasan ni. Seminggu dua tu saya ada nampak banyak orang pergi ke sini. Dan salah satu sahabat saya adalah anggota tentera, dan dia kongsikan yang beliau tengah latihan di area sini. Di bahagian mana saya tak pasti. Mereka ada membuat latihan lah di kawasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang jam tepat pukul 3 pagi 3 pagi. So saya akan lalui kawasan yang saya tak pergi ketika saya explore bersama Abang Faizal, untuk rasai suasana kat sana. Dan saya akan stay di kawasan hadapan.
untuk merasai. Okey. Jadi di hari ini memang orang kata sangat berlainan lah. Okay, untuk saya rasai sendiri kawasan ni Atlantis. Kalau orang cakap kawasan ni, sekejap okay, boleh lihat. Okay, so Atlantis memang tak dijangkakan lah kawasan ni. Anda boleh lihat. Saya tak tahu kenapa susah sangat nak kontrol dia hari ni. Okay, feel dia memang sangat berlainan lah. Feel ketika pukul 3 lebih ni 3.30 3.30. Jadi saya akan merasai sampai apa hal ni. Ya Allah ya Rabbi. Saya jejak kaki saya sampai ke Atlantis tadi. Sepatutnya saya pakai gimbal. Okey, jap. Okey, sepatutnya saya pakai gimbal. Lepas tu dah sampai, tak dapat angle lagi. Astagfirullahaladzim. Alright. Okey, ni boleh tak? Okey. Alright. Okey, sepatutnya saya pakai gimbal atau boleh, tapi tak nak hidup. Dan memang agak apa ni orang cakap, dan memang agak susah lah untuk mengawal dia ni. Ketika pagi kat sini memang berlainan lah. Tengok tu kat hutan tu ada dengar bunyi benda pelik-pelik. Sekejap. Sini. Pasti lah bunyi apa. Jom kita pergi hadapan lagi. Saya rasa macam dengar bunyi degung dalam jalan dari atas. Saya tengok ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish. So ni sekarang diorang tengah membuat apa ni, training kat sini. Jadi jom kita try naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita habiskan sebelah sana dulu. Tengok apa ada. Agak susah nak kawal hari ni gimbal ni. Allah, licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Macam ada benda pegang bahu saya. Aduh, main cuik-cuik pula. Saya dari tadi saya ada nampak macam batu ni. Saya dekat kawasan yang sama ke ni? Kenapa saya rasa macam saya berada dekat kawasan yang sama? Perasaan macam saya berada dekat kawasan yang sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yelah, betul lah, saya berada dekat kawasan yang sama, sedangkan saya naik daripada Allahu Akbar, menggigil tangan saya. Kita bagi kita turun tu. Kita turun dari sini, tengok ada kawasan turun. Saya memang rasa saya dekat kawasan yang sama ni dah 2 kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang apa ni, suara ngauman ada terdengar, dan juga bunyi salakan anjing boleh dengar sini. Anda boleh dengar salakan anjing. Saya kurang pasti kenapa kamera dan juga gimbal saya ni tak boleh fokus dengan baik hari ni. Jadi ni adalah kawasan saya dan juga Topan uji nyali ketika itu. Uji nyali ni lah tempat dia. Dengar tak? Okey, sinilah tempat saya dan juga Topan uji nyali. Silap saya dulu ada satu batu kat sini, tapi dah tak ada. So sebenarnya kejadian di sini, kejadian dekat sini sebenarnya Topan ketika kami uji nyali, Topan dia terlihat sesuatu yang sangat pelik di sebalik pokok. Yang beliau katakan kepada saya setelah pulang, beliau kata beliau menampak gula-gula. Yang tahu-tahu gula-gula. Jadi ketika itu beliau memang agak terperanjat lah. Dan selepas itu bila kami keluar, di hadapan tu ada pokok, daun tu melambai-lambai ketika itu. Jadi itu benda yang membuatkan Topan rasa sangat pelik lah. Dan selepas itu saya dan juga Topan kami menunggu Abang Faizal di sini. Abang Faizal datang dari arah sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Agak aneh. Okay, tak apa. Salahkan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Saya kurang pasti apa kat sana. Dan ketika saya uji nyali, ketika itu Abang Faizal terakam di kamera, berada di atas. Dan apabila lihat di video yang beliau keluarkan, beliau sebenarnya berada di belakang kami ketika kami sedang menguji nyali. So banyak persoalan yang pelik berlaku di sini, dan sebab itulah saya kembali ke sini untuk merasai sendiri suasana di waktu malam. So saya rasa ni tempat Abang Faizal uji nyali. So saya rasa ni tempat Abang Faizal uji nyali. Wallahualam. Ni lah ada batu. Letakkan kamera beliau kat sini. Saya berada di tingkat 3 dan Abang Faizal berada di tingkat 4, tak silap saya. Apalah. Jom. Tadi saya sampai sini pun agak lewat. Okay, saya sampai sini pun agak lewat dan saya ada membuat tapak base lah untuk saya merehatkan diri sebentar, sebab saya benar-benar ingin merasai suasana di sini kembali. Jadi alhamdulillah dapat juga saya hadir kat sini. Saya agak pelik dekat setiap tiang-tiang yang ada ni. Okay, memang sangat berbeza. Jadi kita akan pergi ke arah sana untuk pergi ke arah atas. Saya akan buat full saya tak skip ke apa, untuk anda merasai sendiri bersama saya.
ruang ni agak bersih dari yang lain. luas besar ruang ni sangat besar. Okey, keluar daripada tadi main atas kepala saya tengah macam bunyi larian tak pasti ke arah mana. Tapi tak tahu terakam ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Dengar. Macam dia dengar suara wanita macam tu. Dengarkan betul-betul. Ni semua lubang. Ni semua lubang yang sangat bahaya kalau jatuh nampak. Memang bunyi pelik. Uish, dah main atas kepala dia. Kaki saya terasa sangat sakit. Sangat sakit. Okay. Kaki saya rasa macam sakit sangat. Tak tahu kenapa. Aduh. Saya duduk je. Jadi dia boleh buatkan kita rasa macam sesat pun ada. Macam tu lah. Pelik juga saya. So, hutan ni
Lawa daripada tadi main atas kepala saya je. Dengar. Dengar. Saya rasa kat bilik ni. Dengar. Macam ada bunyi Saya tak pasti. Saya dengar Dengarkan betul-betul Anda kena pakai earphone untuk memang dengar. Saya serius Kita tengok kat belakang. Memang dengar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tipu Memang clear sangat bunyi tu. Clear sangat. Dengarkan pakai earphone Dengarkan dekat area sini je bunyi. Saya tak pasti bunyi apa. Dengarkan lagi. Belakang saya tengok guys. Saya tak tahu bunyi apa lah. Ia berlainan daripada bunyi ni. Macam apa ni? Dia bunyi dengung. Tak pasti dengung apa. Kita naik ke atas. Kalau kita layan makin menjadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ruangan ni memang saya meremang sekarang. Kalau anda dapat rasai juga, kongsi di ruangan komen ketika di sini. Kedengaran bunyi seperti memanggil saya untuk datang ke hadapan, tapi sedangkan kawasan di hadapan adalah cerun. Dan kalau saya pergi, saya hayal saya akan jatuh ke bawah. Ia agak berbahaya sebenarnya. Agak berbahaya sebenarnya. Bismillah. Dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi solihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina kat sini saya dah bau sangat aneh dan kelawar dah mula dengar seperti ada sesuatu yang mengajuk saya, panggil saya kat arah sana. Dan demi Allah saya cakap sekarang ni memang saya meremang sangat-sangat meremang. Ketika ini saya memang sangat meremang. Ini saya dah pergi tadi. Ada dengar seperti sesuatu yang menangis, dan ada seperti memanggil. Cak. Kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi okey, sekejap. Okey. Memang agak berbeza kat kawasan ni. Memang saya meremang sangat-sangat. Terus terang saya cakap, sepanjang pergerakan saya memang saya meremang. Saya tak pasti apa, bunyi aneh, orang menangis, orang memanggil untuk saya terus ke hadapan. Kalau saya sebenarnya kawasan ni memang sangat gelap kalau tak ada lampu. Dan itulah yang saya rasakan ketika ini. Okey. Pokok ni. Okey, pokok-pokok ni. Ya Allah, saya cakap memang something sangat. So ni adalah pokok yang paling tinggi kat sini. Dia sama tinggi. Sekarang saya dekat tingkat 4. Sekejap lagi saya pergi rooftop. Badan saya dah rasakan macam mana Abang Faizal rasa ketika beliau berada di kawasan-kawasan ni. Nampak
crack. Bahaya. Lubang-lubang kat sini memang bahaya. So bateri saya tadi 28, sekarang 48 pula. Memang pelik lah. Tadi dia 28, sekarang dia 48. Lepas tu kejap kedip, kejap tu lah. So gangguan di arah sini memang boleh dikatakan ekstrim juga. Untuk personal lah, untuk diri saya, dia memang agak ekstrim. Tengok lah berapa banyak kelawar yang cuba serang saya daripada tadi. Setiap pergerakan saya kelawar memang serang saya daripada tadi. So anda boleh lihat lah. Memang aneh. Memang sangat aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Meremang sangat meremang. So sekarang bateri saya 90 pula, 92 balik. Saya tak tahu aura jenis apa yang mengganggu saya sekarang ni. Kerana demi Allah saya cakap tadi bateri saya 48. So sekarang 92. Sekejap, saya akan cuba rakam menggunakan phone saya lagi satu untuk menjadikan bukti. Sekejap tu dijadikan bukti lah So tadi 48 dan dia jadi 28, dan sekarang dia jadi 92 tau. Memang pelik lah. Okay, sangat pelik. So memang gelap Anda bayangkan kalau tak ada lampu memang gelap. Tengah. Dengar. Kita cuba pergi depan lah. Bayangkan bateri tinggal 28, lepas tu jadi 48, dan sekarang dia jadi, saya nampak mata kat situ Saya ada nampak mata tadi dekat pokok ni. Dekat pokok ni saya ada nampak mata. Pelik. Memang sangat pelik. Nampak bunyi seperti ada yang memanggil saya. Ada datang sini. Okey. Sekarang dah lihat time yang sama, kawasan yang sama. Okey. Dia dah 16 pula. Okey. 16 pula. Saya dekat kawasan yang sama. 16 pula. Tengok, saya tak tipu 15. Saya tak tahu jenis. Dah lihat macam ada cahaya tapi bila anda lihat kat kamera pelik kawasan ni, apa yang terjadi. Okey, sekarang kalau saya tutup nampak ruangan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu Akbar. Okey, saya kalau dekat sini pada mata saya lah belakang tu semua hitam, dan bila saya tutup dia jadi terang. Bila saya tekan balik dia adalah hutan yang luas.
seperti ada satu pintu yang besar untuk ke arah sebelah sana. Allahu a'lam bisawab. Itulah yang agak aneh terjadi pada saya sekarang ni, keseorangan diri. So disebabkan sinilah kawasan yang saya asyik dengar seretan dan juga hentakan. So saya akan membuat uji nyali kat sini. So batu ni semua memang berat So ni lah pokok yang tinggi tu, yang asyik dengar macam ada orang panggil ni. Okay, so jom. Tengah. Macam ada suara orang menangis. So memang beza kita kat sini. Bateri boleh drain, boleh short. Aura-aura dekat sini saya dengar arah seperti ada pergerakan. Itu bukan pergerakan saya, tapi daripada arah atas. So anda boleh lihat Okay, anda boleh lihat. Nampak hanya pokok tu je yang bergerak, kan? Cuma pokok tu je yang bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan rasa sendiri suasana di sini. So ni adalah rooftop So rooftop ni rooftop. Okay, ni rooftop. So sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya nampak sendiri dengan mata kepala saya sendiri ketika saya berada di sini. Tapi tak apa, InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda di kawasan ini.
So saya buat kemah Sumber api saya pun dah habis. Allahu Akbar. So saya buat kat rooftop bahagian kaki belakang. So inilah tempat saya. InsyaAllah guna api saya bawa bakar sikit, nanti saya bersihkan. Tadi saya dah bawakan anda jalan di arah yang saya belum pernah pergilah selama saya mengenali Atlantis, The Lost Kingdom. So tadi memang satu pengalaman yang sangat berbeza. Pada hari ini saya berseorangan kat sini. Saya berjalan, ada satu benda yang saya nak kongsi kepada anda yang membuatkan saya sendiri mind blown. Sampai hari ini saya sendiri pun masih lagi tidak habis fikir sekarang ni, okey. Sekarang memang saya tidak habis fikir kerana okey, saya kongsi kepada anda lah. Apabila anda lihat video ni sekarang kira saya tengah uji nyali jugalah dekat rooftop. Saya pergi ambil barang-barang untuk masak punya semua, dan lepas tu saya hidupkan unggun api macam tu lah. Dan selepas selesai semua, dah settle semua, saya solat. Dan ketika saya solat dekat sini, saya letak sejadah semua. Okey, ketika saya solat tu, lillahi ta'ala saya cakap, daripada sembahyang maghrib sampai ke isyak dan juga selepas saya ngaji, memang saya sumpah demi Allah, saya cakap saya dengar seperti ada 20 ataupun 25 orang macam gitulah sekitar tu mengaminkan doa saya. Dan juga ketika saya sembahyang pun seperti ada makmum di belakang. Okey, apabila saya sampai ke sini daripada kereta, bawakan barang-barang ni semua dari rumah, saya bawa memang ringan. Okey, apabila saya sampai ke sini, dia memang sangat berat, terasa makin berat, jadi 2 kali ganda. Dan apabila saya sampai lepas ke tangga ni, okey, tangga tu, kamu lihat tangga kat sini. So lepas saya lepas tangga tu, beg saya semua jadi ringan sampailah saya membuka kemah. Dan sebenarnya kemah ni tadi, okey, kemah ni sebenarnya pintu tu betul-betul menghadap kat sini. Saya cerita ni pun saya meremang okey. Dia sepatutnya mukanya saya letak ke sini. Tapi apabila saya turun kembali, okey, saya turun kembali dan muka dia kat sini, menghadap ke sini. So bila saya cek arah kiblat memang arah kat sini. So wallahu alam, saya pun kurang pasti apa yang sedang berlaku ketika tu. Tapi saya masih lagi just menunaikan apa yang wajib untuk saya lakukan kat sini lah. Solat dulu, saya ngaji, dan selepas tu saya membuat sedikit eksplorasi ketika waktu malam. Sebab saya pun datang dah lambat, jadi itulah, tempatnya memang menarik lah pada waktu malam. Jadi ketika saya bersama Abang Faizal, saya singgah untuk ke kawasan yang Abang Faizal katakan beliau sebenarnya bersama saya dan juga Topan. Jadi saya explore ke sana. Dan apa yang sangat memeranjatkan saya, kalau anda lihat di video ini, saya tiba-tiba ada katakan seperti saya dah jalan kat sini. Kenapa? Okey, lillahi ta'ala, saya tak bohong. Saya turun daripada sini, saya cakap mau menggigil. Okey, saya turun daripada sini, pergi ke bawah, pergi ke arah hadapan di kawasan yang Abang Faizal nampak saya dan juga Topan, dan saya nampak Abang Faizal berada di belakang. Selepas beliau pergi ke hadapan, dan tiba-tiba muncul beliau di kamera saya di arah belakang. Tapi di Kuala Kerai, beliau telah pun menerangkan bahawa beliau sebenarnya berada di hadapan. Dan ketika itu saya dan juga Topan sebenar-benarnya ada bersama beliau. Jadi di kawasan itu memang agak jauh, memang betul-betul jauh. So ibaratnya saya kena lepasi. Saya sekarang betul-betul berada di hujung kaki, senang cakap hujung kaki kunci di arah belakang. So depan saya yang ni, so ni adalah pantai. Maknanya daripada hujung ni nak pergi ke arah curve depan tu memang jauh. Okey, apa yang terjadi pada saya apabila saya dah sampai ke sana, saya dah selesai semua, saya dah sampai, saya dah start, saya naik balik. Memeranjatkan saya sampai kat sini balik. Lillahi ta'ala, okey. Maknanya saya pada hari kat ujung sana, tiba-tiba saya setelah saya turun ke satu tangga, saya sampai balik ke arah yang sama. Maknanya di arah tengah.
So sepatutnya kalau saya nak sampai ke tengah, saya kena cross satu building. Maknanya satu building, daripada building sebelah saya kena cross satu building lagi untuk lalu jalan yang atas tu tak ada bangunan. Macam mana saya boleh lepas dekat bangunan ni, sedangkan saya sebenarnya berada di ujung kat sana, tapi saya dah dapat sampai ke tengah. So itu memang membuatkan saya mind blown sekarang ni. Memang betul, lillahi ta'ala, saya pun cerita dengan anda pun meremang Ibarat lillahi ta'ala cakap, ibarat benda ni, bangunan ni sebenarnya macam bergerak. Okey, macam bergerak. Maknanya saya dekat depan, tiba-tiba saya boleh sampai ke tengah. Okey, saya boleh sampai ke tengah. Itu yang buatkan saya sampai sekarang masih lagi terfikir macam mana saya boleh sampai ke tengah. Bayangkan anda dekat ujung. Okey, ibaratnya anda dekat ujung dan tiba-tiba anda berada dekat kawasan yang anda dah jalan. So memang saya cakap, macam mana aku boleh sampai kat sini sedangkan aku sepatutnya kat depan. Macam tu lah ibaratnya. Jadi lepas tu saya just diam. Dan 2 kali so dari tadi saya rasa macam ada benda something kat sini. So kawasan ni memang agak berbahaya sedikit sebab banyak lubang-lubang macam ni. Lubang dia memang dalam tengok. Ni kalau jatuh memang habis lah. So ni, so pokok-pokok ni semua memang agak creepy lah. Right, memang creepy. Sangat creepy macam ni. Okay ni, betul lah. Jadi saya dari arah sana, dari arah ujung, tiba-tiba saya boleh sampai kat sini. Bayangkan. Sebab tu saya cakap memang sangat unik tempat ni. Dia ibarat benda tu circle yang saya tengok. Saya tunjukkan anda macam ni. Macam ibarat dia macam ni tau. Okay, dia macam gini. Okay, dia kunci, tapi dia pusing. Dia pusing macam ni. Macam ni. Dia buatkan saya patah balik ke sini. Okay, sebanyak 2 kali. 2 kali Okay, 2 kali saya kena benda ni. 2 kali. Sesatkan lagi sekali. Sedangkan saya dah jalan dekat situ dan saya dah keluar. Dan saya turun satu tangga lagi, saya tembus lagi tempat yang sama. Bayangkan saya dah keluar daripada arah tu dan saya pergi ke arah depan, masih lagi saya tembus ke arah tu. Memang dia nak bagi saya sebenarnya sesat dekat sini. Itulah. Sebaik saya ada pasang jejak ketika tu. Okay, memang nasib baik sangat saya pasang jejak. Kalau tak memang habis lah saya. Jadi apa yang misteri yang dikatakan oleh orang kampung kat sini adalah, dia cakap satu je, kau tak pelik ke? Mana pergi orang-orang yang buat kawasan ni? Dia cakap. Okay, itu yang memang saya sendiri pun tak habis fikir lah. Dia cakap orang-orang yang membuat kawasan ni tiba-tiba hilang semua. Okay, hilang bukan main-main hilang. Jadi saya pun senang cakap tak habis fikir sebenarnya. So di kawasan ni, di kawasan ni memang berlainan. So ni kat sini memang ada dengar macam-macam. Okay, macam-macam bunyi kat sini. Itulah yang saya sendiri rasai kat sini. Okay, memang pelik lah. Kat sini saya disesatkan 2 kali. Okay, 2 kali. So siapa yang tengok live saya tadi, saya ada tunjukkan pukul berapa saya ada kat area sini. Dan mereka pun sangat terkejut Mereka dengar seperti ada ramai orang di sekitar saya, seperti lebih daripada 10 orang. Dan itulah yang saya rasakan tadi. Itulah yang saya rasakan tadi. So saya rasa tempat ni memang sangat pelik ketika ini. Dan Atlantis untuk personal, untuk diri saya lah, dia sangat berbeza dari semua tempat. Dan inilah tempat yang pertama sekali saya explore. Dan sekarang saya dapat rasai sendiri
persorangan diri di sini. Memang dia ada satu misteri yang tersendiri, okey, seperti satu benda yang tersembunyi. Dan dikatakan seluruh penduduk lah kat sini. Sedangkan ada dua, perhatikan mata anda, perhatikan di pokok-pokok ni. Kita akan nampak sesuatu yang agak rare. Okey. Okey. Dekat area ni saya ada dengar suara orang manggil. Dan tadi pun sebenarnya ketika saya datang, memang seperti ada satu orang tua. Okey, saya sekarang ni saya cerita ni saya tengah beremang. Remang sangat-sangat. Okey. Memang seperti ada satu orang tua yang berjalan kat sini. Jadi saya pun agak pelik lah macam mana orang macam tu berada kat sini. Tapi beliau just senyum dan berjalan, bergerak. Tapi saya tak kacau lah, saya ingat memang penduduk sini. Tapi lepas saya toleh, beliau tak ada beliau tak ada kat sini. Itulah yang memang agak unik juga kat sini, kawasan ni. Anda lihat pokok-pokok ni anda kena perhatikan betul-betul. Memang tadi ada benda yang aneh kat sini. Okey, itulah sedikit sebanyak gangguan yang ada kat sini, yang saya sendiri pun tak pasti datang dari mana. Okey, dan apa yang saya boleh katakan kepada anda, memang sangat bateri full boleh habis. Lepas tu tengah rakam-rakam, bateri elok-elok ada 90, boleh jadi 18, 14, 13, 12 dan akhirnya habis gitu je, flat macam tu je. Jadi ketika saya merasai suasana dekat atas tu memang berlainan, dan saya buat live daripada pukul 11 sampai pukul 1, dan diorang sendiri pun merasai sama apa yang saya rasakan dekat situ. Jadi kadang-kadang kita pergi berdua lain, bertiga lain, berempat lain, bersorangan lagi lain. Jadi apa yang ada dekat sini, saya sendiri pun tak mampu untuk katakan apa-apa. Kita tak boleh mengatakan tidak untuk alam gaib macam ni. Dan apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka cuba untuk sampaikan kepada kita, kita hanya manusia biasa dan kita tak mampu untuk rungkaikan apa yang mereka ingin kita tahu. Hanya Allah SWT yang tahu. Jadi saya di sini dengan rendah hati sedekahkan Al-Fatihah. Dikatakan ramai yang pernah meninggal kat sini, dan juga misteri pekerja-pekerja di sini hilang begitu saja. Wallahu alam. Ini yang dikatakan oleh penduduk setempat, dan beliau adalah salah satu orang yang paling lama duduk kat sini. Perkongsian pada beliau itu yang saya amat hargai dan hormati, kerana itu adalah pengalaman mereka sendiri yang mereka kongsikan kepada kita. Okey, apa-apa pun jumpa lagi insya-Allah di next vlog, akan lebih lagi menarik. Okey, kat sini pakcik tu berdiri betul-betul kat sini. Nampak tu tapak kasut saya tu? Pakcik tu berdiri kat situ. Saya membuatkan saya terdiam. Macam mana? Okey, anda lihat ini tapak kasut saya. Okey. Macam mana orang yang jalan dekat air ni, tapi dia berdiri kat sini tak ada tapak kaki langsung. So ni tapak kasut saya. Okey, tapak kasut saya. Macam mana dia lalu kat sini? Dia kat sini tak ada tapak kaki. Itu yang buatkan saya pusing balik tengok. Lillahi ta'ala, dia hilang dari pandangan saya kat sini. Okey. Saya sekarang ni pun meremang meremang gila. Okey. Atlantis itu tempat yang sangat berbeza. Lost Kingdom, misteri yang tersembunyi ada 1001. Pastikan anda terokai keseluruhan untuk merasai segalanya, okey. Tapi bila kita sendiri merasai keseluruhan macam saya dah turunkan keseluruhan daripada arah atas sampai ke depan, sampailah saya temut
Okay, dah dengar. Sampailah saya diganggu dengan pelbagai pengalaman yang terjadi pada kita. Adalah pengalaman yang sangat berharga lah, yang kita akan kongsikan kepada semua orang. Dan apa yang saya buat, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membawa audiens untuk merasai apa yang saya rasa. Tak ada benda lain, cuma itu saja. Dan ini adalah hobi saya. Dan terima kasih kepada sumber inspirasi saya, Tuan Faizal Rozi, kerana beliau lah saya masih lagi berdiri hingga hari ini. Dan kepada rakan-rakan eksplorasi, saya amat menghormati semua paranormal dan juga urban explorer yang ada di Malaysia. Mereka semua sangat-sangat orang yang apa dikatakan saya sanjungi. Mereka adalah orang yang hebat. Saya hanyalah seorang yang biasa dan tak ada apa-apa ilmu, cuma ingin berkongsi hobi saya bersama anda. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Okey, semua Assalamualaikum. So hari ni agak mengecewakan lah sebenarnya apa yang terjadi hari ni. Saya letak sini GoPro saya untuk merakam apa yang terjadi. Siapa yang tengok live saya, time tu saya ada cakap benda ni tergalih. Dan memang sangat saya kecewa lah apa yang berlaku. Sampai pukul berapa pagi ni barang saya hilang dan juga duit saya hilang. Sebab saya nampak kat sana ada lampu, dan dekat bawah ada lampu, ada orang pergi ke arah kereta saya. Dan apabila saya pergi sana, ada orang naik daripada atas ni, curi saya punya GoPro dan juga duit saya. Tapi tak apalah, mungkin bukan rezeki saya, dan mungkin Allah SWT nak gantikan dengan benda yang lebih baik. Itu saja saya mampu katakan. Kita fikir baik sajalah, InsyaAllah datangnya baik. Okay, ribuan terima kasih kepada yang dah support channel Mr. Adam Official. Dan terima kasih juga untuk Abang Jas Internet Solo, yang beliau jugalah salah satu yang mendapatkan satu bukti suara orang yang curi barang saya. Dan beliau juga melihat orang yang mencuri barang saya ketika itu. Dan kami dari jam 3 pagi sampailah sekarang pusing. Dan tadi Abang Faizal juga turun ke sini untuk menenangkan saya. Terima kasih ya semua. Jadi dugaan ni kadang-kadang bukannya datang macam ni. Orang yang gunakan ni, dia menggunakan sebaik-baik mungkin benda yang terjadilah. Kebetulan pula pukul 1 lebih Abang Jas naik ke atas, dan beliau menggunakan lah, bila Abang Jas dekat sebelah sana, dia menggunakan bajas, dan dekat sini dia orang buatkan saya untuk kelang kabut untuk pergi ke arah kereta saya. Kerana dalam kereta saya ada drone yang agak mahal lah kat dalam tu. Tapi tak apalah, bukan rezeki saya. InsyaAllah mungkin ada rezeki lain pada hari jadi saya nanti. Itu je lah. So ni kemah tak sempat makan apa. Dia dah buat saya turun bawah. Lepas tu dia tak perasan yang Abang Jas datang daripada sebelah kiri. Dan dia terkejut ketika itu. Dan itulah. Dan saya masuk kepada dalam live Abang Jas, saya ingat Abang Jas nampak lah. Dan apa Abang Jas cakap, khemah saya terbuka ketika itu. Dan GoPro saya kat sini hilang. Dan juga duit saya dan kad saya, kad penting saya hilang. Apalah, saya akan buat report sekejap lagi, InsyaAllah. Okay, jumpa anda di next video. Sangat ample lah, dalam GoPro saya ada 4 video. Okay, tak apa, InsyaAllah kita cuba untuk buat satu kelainan.